Tinggi kembali dengan edisi Pengasas Gemilang. Kali ini kami ingin memberikan motivasi kepada wanita di luar sana untuk menceburkan diri dalam bidang keusahawanan dengan menjadikan kejayaan golongan hawa yang lain sebagai sumber inspirasi. Paparan seterusnya mengenai usahawan wanita Melayu yang terlibat dalam industri Dolomite. Wanita ini bukan saja berpersonaliti ceria, malah tidak lokek dengan senyuman. Dalam senarai pemain industri kuari tempatan, beliau merupakan satu-satunya wanita dan Bumiputera yang memecah dominasi perniagaan ini sejak tahun 2014 lagi. Jom ke negeri Perlis Indra Kayangan untuk kita sama-sama dekati pengarah urusan Perlis Dolomite Industri Sdn Bhd, Yong Norita Ahmad. Aktif kami mengambil pekerja banduan dan bekas banduan di syarikat ni untuk memberi peluang kepada banduan dan bekas-bekas banduan lah untuk bekerja, untuk memberi mereka peluang kedua. Pengarah urusan Perlis Dolomite Industri Sdn Bhd, Yong Norita Ahmad merupakan satu-satunya wanita Melayu yang terlibat dalam industri Dolomite. Berusia 55 tahun, anak kelima dari 6 beradik ini jatuh cinta kepada dunia pertanian kerana mengikuti jejak suami tersayang. Sedikit demi sedikit, beliau belajar menguruskan ladang sehingga diberi kepercayaan untuk mengurus ladang sawit di Sungai Jang, Hulu Selangor pada tahun 2016. Tahun 2011, Kak Yong diberi kepercayaan oleh bos untuk mengendalikan kilang ni. Yang masa tu belum ada kilang lagi sebenarnya. Baru ada office. Banyak benda yang perlu diselesaikan. Saya bangunkan kilang, saya bina mesin. That's how I started. Pada tahun 2013, alhamdulillah, selepas melalui proses-proses untuk membangunkan kilang, menaikkan nama company dan sebagainya, dan diberi kepercayaan untuk diangkat menjadi salah seorang pemilik kepada syarikat ni. Tahun 2011, masa saya mula datang ke sini, sebenarnya terpinga-pinga juga. Tak tahu apa benda Dolomite itu sebenarnya. Saya belajar, banyak membaca research daripada luar negara, dan rupanya Dolomite ni boleh digunakan sebagai bahan untuk penyubur tanah sebenarnya, atau kita panggil soil conditioner. Bila magnesium dia melepasi 18%, baru boleh panggil benda tu Dolomite. So kalau dia tak mencecah 18% kandungan magnesium, kita akan panggil dia batu kapur ataupun ground magnesium limestone. Masa awal bekerja dengan dia, memang nampak dia ni jenis strict, bukan jenis yang friendly punya orang. Bila time kerja, kalau ada satu-satu benda yang kita tak boleh nak buat, ataupun benda tu bila dia tanya, kita rasa kita boleh buat, tapi dia turun tak settle, masa tu kita boleh nampak dia punya tegas tu, dia akan atur satu-satu dengan keadaan suara dia tu. Dia tak ada menengking ke apa, tapi kita boleh nampaklah dia punya ketegasan dalam mengatur strategi untuk kerja budak-budak supaya lancar. Melalui pembacaannya dari luar negara, beliau mengetahui mengenai Dolomite. Dolomite boleh diibarat seperti emas putih bagi negeri Perlis yang sangat berharga, memandangkan batu sedimen tersebut hanya terdapat di negeri ini. Dolomite mempunyai pelbagai kegunaan bagi tujuan pembinaan, simen, farmaseutical, pertanian, ternakan dan kolam ternakan. Istimewanya lagi, batu sedimen tersebut sangat berguna dalam industri pertanian bagi meningkatkan kadar pH yang boleh menyuburkan tanah, seterusnya menghasilkan tanaman berkualiti. Menurutnya, Dolomite yang mengandungi kalsium dan magnesium yang tinggi mampu merawat dan memulihkan tanah seperti tanah sawah padi yang telah digunakan berulang kali. Dolomite juga mampu meneutralkan tanah dari unsur-unsur baja kimia. Masalah batang padi buruh yang berpunca dari kekurangan kalsium misalnya,
telah dapat diatasi dengan penggunaan dolomite dan ia terbukti menerusi uji kaji yang dijalankan bersama pesawah-pesawah. Masalah ancaman tikus juga turut berjaya diatasi dengan penggunaan mineral ini dan hasilnya dapat meningkatkan hasil pengeluaran padi. Bukan sahaja sesuai untuk tanaman padi, malahan tanaman lain seperti durian turut boleh mendapat manfaat dari penggunaannya. Program ni adalah program kerjasama antara PDI, Jabatan Parul Malaysia dan juga Penjara Malaysia. Khususnya Jabatan Parul Negeri Perlis. So, kita di sini sebenarnya mengambil banduan-banduan yang dah di akhir hukuman, mereka akan ditempatkan di tempat kita dan mereka akan bekerja dan menjalani kehidupan seperti pekerja-pekerja biasa. Diberi gaji, dibagi kebebasan untuk bergerak di dalam kawasan. Cuma mereka ada waktu yang antara pukul 7 pagi sampai 7 malam yang mereka bebas dan kalau keluar tu kena dengan majikan lah. Lain daripada waktu malam yang tak dibenarkan, kehidupan mereka adalah seperti biasa. Kita harap supaya kita dapat banyak membantu banduan dan bekas-bekas banduan untuk memulakan kehidupan bila keluar nanti macam orang biasa. Dan program ini juga diharap dapat menyedarkan masyarakat dan orang ramai tentang betapa banduan-banduan ni memerlukan sokongan daripada kita. Saya nampak Kak Yung ni dia memberi peluang kedua kepada banduan dan juga bekas banduan. Tak semestinya bila kau dah berstatus banduan dan juga bekas banduan, takkan dapat mana-mana peluang daripada orang lain. Jadi dia membuktikan yang bekas banduan dan juga banduan ni perlu diberi peluang kedua untuk meneruskan hidup diorang ke arah yang lebih baik. Syarikat PDI Dolomite turut bekerjasama dengan Jabatan Penjara Malaysia dengan memberikan peluang pekerjaan kepada para banduan. Banduan yang hampir bebas dan diberikan parol untuk bekerja di luar akan ditemuduga, dikenal pasti dan diuji kebolehan mereka sebelum diberikan tugasan di bahagian mesin, mekanik dan pengeluaran. Beliau cukup bertuah kerana kini mempunyai pelanggan yang setia dari pelbagai bangsa dan pengusaha pelbagai jenis tanaman seperti padi, durian, serai, tebu dan getah yang terdiri dari orang perseorangan, syarikat perladangan, agensi kerajaan dan GLC. PDI turut memiliki ejen pemasaran di seluruh Malaysia dan Brunei. Apabila kami dah ambil ni, first kami try dululah kan. Kita pun mula-mula nak ambil, kita pun risau risiko apa semua. Kami cuba di permulaan tu, alhamdulillah sampai sekarang ni dah ada lebih kurang 13 orang pekerja. Separuh daripada tu dah bebas dan masih bekerja di sini. Untuk program ni untuk membuka mata masyarakat sekeliling lah, untuk memberi peluang kedua kepada banduan dan bekas-bekas banduan lah, untuk mereka membina kejaya di masa hadapan. Pada pandangan saya, apa yang Puan Yung buat ni sangat baguslah, bagi saya bagus untuk memberi peluang kepada mereka lah kan. Banduan dan bekas-bekas banduan di sini dia kadang-kadang tu dia pihak payroll, pihak penjara lah, dia ada menganjurkan kursus seperti pengendalian aircon, mekanik, KKP dan sebagainya lah. Jadi pekerja-pekerja sini, apa yang dia dah lalui di sini dengan kursus yang dia dah dapat, bila dia keluar ni dia boleh gunakan ilmu-ilmu dia ada, kemahiran dia ada untuk berminat kejaya di luar lah apabila bebas nanti. Dolomite yang berkualiti AA, maknanya yang paling tinggi dia punya kualiti. Sebab macam mana kita nak bezakan kualiti tu? Batu kapur ataupun dolomite ataupun GML, yang membezakan ketiga-tiga produk ni adalah kandungan magnesium dia. So setakat ini keluaran negeri Perlis yang paling tinggi magnesium dia, jadi ini yang dipanggil dolomite. Dengan kualiti yang ada ni, pasaran memang sangat besar. Dan kita dah hantar ke Brunei, kita dah ada hantar ke Thailand sebenarnya, cuma masih belum begitu meluas sangat lagi. Kita baru mencuba-cuba menghantar dan nampak gaya sambutan macam alhamdulillah sangat memberansangkan sebenarnya. Ibu kepada 3 orang anak dan 8 orang cucu ini cukup mementingkan pengurusan masa dan disiplin dalam rutin sehariannya. Beliau bangun seawal 4 pagi,
untuk menguruskan keluarga dan perniagaannya setiap hari. Tugasannya hanya tamat menjelang jam 10 malam. Di samping keluarga tercinta, beliau cukup menghargai kaki tangan syarikat yang memberikan kerjasama sepenuhnya tanpa menimbulkan masalah dalam pengoperasian syarikat. Doa untuk Kak Yung, semoga dia boleh menjadi seorang bos yang lagi baik lagi untuk akan datang. Boleh buka peluang lebih lagi untuk ramai budak-budak muda, terutama sekali yang macam dia buat sekarang. Perancangan kalau dapat di masa akan datang kita nak besarkan kilang lagi. Saya nak tambah lagi jenis-jenis produk SKU yang ada sekarang ni cuma ada 4. So kalau boleh kita nak keluar sampai 7 ataupun 8 produk yang berasaskan dolomite. Pesanan untuk wanita dekat luar sana. Follow the process. Of course, semangat kena kuat. Semangat kena kental. Sebab dunia perniagaan ni memang bunyinya memang senang kita berniaga hari ni. Proses yang nak dilalui tu, jatuh bangunnya, yang orang nampak tu cuma yang bangunnya saja, yang jatuhnya tu orang tak nampak. So, semangat kena kental. Terutama kalau kita berada di dunia lelaki, kita kena bersaing at par dengan lelaki. Tumit Tinggi kini berada di Mirage Pool Deck yang terletak dalam The Granite Luxury Hotel Pulau Pinang. Dan untuk pengetahuan anda, kolam renang ini telah memenangi anugerah Malaysia Highest Cantilevered Acrylic Bottom Swimming Pool dalam Malaysia Book of Record pada tahun 2022. Baiklah, ramai yang memasang impian kerana impian itu percuma. Namun, tidak ramai yang mampu membayar dengan usaha untuk mencapai impian tersebut. Jika kita memiliki impian yang besar, jiwa dan minda juga perlulah besar. Orang lain tidak akan percaya dengan keupayaan kita sekiranya kita tidak yakin dengan kemampuan diri. Jika kita tekad dan fokus dengan impian tersebut, diiringi dengan doa kepada Yang Maha Esa, insya-Allah impian pasti menjadi kenyataan. Demikianlah rangkuman motivasi dari 2 orang pengasas gemilang yang kami bawakan kali ini. Maka lengkaplah paparan Tumit Tinggi pada minggu ini. Aura Positif Wanita Inspirasi Global akan terus menyemarakkan perjuangan wanita. Jumpa lagi minggu hadapan.